Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Seperti biasa, bersiaran langsung selama 1 jam di TVS Astro Saluran 122. Hari ini hari Rabu, 20 Januari 2021, dah pertengahan bulan dah, Gaz. Selamat pagi, Gaz. Selamat pagi, John. Apa khabar? Sehat, Gaz? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sihat. Kami juga harapkan agar anda di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ialah kita faham sekarang ini orang kata situasi yang kita alami sedikit sukar, tetapi kita sentiasa kreatif untuk sentiasa ceriakan diri dalam suasana pandemik ini. Baik, macam John katakan tadi, hari ini 20 Januari 2021 bersamaan dengan 7 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sentiasa menjadikan di pagi Rabu ini Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. dah tahu dah ayat Gaz menyapa pagi anda. Okey, kita sentiasa nak bawakan kepada anda pelbagai topik yang menarik, dan untuk hari ini kita akan berbicara mengenai pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol, dan seterusnya kita ada kisah inspirasi untuk dikongsikan kepada anda bersama dengan seorang usahawan yang berjaya. Topiknya usaha pemangkin kejayaan, pentingnya ilmu dalam perniagaan. Tapi sebelum itu kita nak bawakan perkembangan semasa kepada anda. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Jom akan mulakan untuk di Malaysia dahulu. Baik. Malaysia semalam mencatatkan 14 lagi kes kematian baharu akibat COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian negara adalah sebanyak 619 kes. Pada masa yang sama, sebanyak 3,631 kes baharu COVID-19 dilaporkan, dan jumlah kumulatif kes jangkitan virus itu di Malaysia adalah 165,371 kes. Selangor mencatatkan kes baharu COVID-19 tertinggi dengan 1,199 kes, diikuti Sabah 526 kes dan Kuala Lumpur 521 kes. Setakat ini, seramai 238 orang pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, manakala 96 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. KKM turut memaklumkan terdapat 9 kluster baharu dikenal pasti di beberapa negeri, iaitu di Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Kedah, Terengganu dan Pahang. Untuk perincian COVID-19 dekat Sarawak pula, Gaz, mungkin Gaz boleh kongsikan? Boleh. Di Sarawak, 156 kes baharu dilaporkan, dan macam yang John katakan tadi, satu kluster baharu juga dikesan di Miri. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata terdapat 165 kes positif COVID-19 baharu dikesan di Sarawak semalam, dengan 65 daripada kes tersebut adalah dikesan di Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 2,367 kes. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak semalam juga mengisytiharkan satu lagi kluster baharu COVID-19 dikesannya, iaitu kluster Rakut yang melibatkan daerah Miri. Manakala 7 lagi kluster yang masih aktif di Sarawak, antaranya ialah kluster Bukit Sekubong di Sebau, kluster Jelita di Miri, kluster Pasai di Sibu, kluster Keranji Tabuan di Kuching, kluster Bahsayap di Miri, kluster Stutong di Kuching dan kluster Mador di Meradong. Jadi itu adalah perkembangan COVID-19 yang kami bawakan kepada anda, dan hari ini juga adalah hari yang ke 3 ataupun kedua di Sarawak ataupun di Kuching ini menjalani PKPB. Tetapi bermula 22 Januari nanti, semua negeri akan menjalani PKP kecuali di Sarawak. Jadi kami sentiasa ingatkan kepada anda untuk sentiasa amalkan 3W dan elakkan 3C. Apakah itu 3W? 3W adalah wash, one and way, dan elakkan 3C iaitu crowded places, confined spaces dan close conversation. Dan ini juga, John, membawa kepada perincian perkembangan yang seterusnya, iaitu mengenai dana perangi COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg semalam meluluskan peruntukan RM81 juta bagi memperkasakan usaha memerangi COVID-19 menerusi JPBNS. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, dana diperuntukkan bagi Januari hingga Jun 2021 itu merangkumi kos menubuhkan makmal ujian RT-PCR bagi COVID-19 di KAPI. Jadi pastinya ini adalah usaha daripada Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan peranan dengan menyediakan dana dalam usaha membendung wabak COVID-19. Diharapkanlah dengan dana ini kemudahan-kemudahan kuarantin dapat disediakan, menubuhkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC juga untuk menambahkan katil di hospital dan makmal PCR. Walau bagaimanapun, usaha ini sama sekali
sekali tidak akan cukup tanpa kerjasama daripada anda yang sedang menonton kami sekarang ini. Jadi, orang kata jangan jadikan penemuan dan penantian vaksin COVID-19 ini sebagai tiket untuk kita lengah-lengah ya, ambil leka mengenai SOP yang perlu untuk kita praktikkan sepanjang masa. Jadi, mungkin seterusnya John nak bawakan perkembangan yang seterusnya. Baik, perkembangan yang seterusnya iaitu hari ini juga tumpuan antarabangsa iaitu menjelang acara angkat sumpah Presiden Amerika Syarikat yang ke-46 Joe Biden. Ia akan dijangka berlangsung secara langsung pada malam ini waktu tempatan pada pukul 11 malam ini. Dan kalau kita lihat dalam beberapa minggu yang lepas Capitol dekat Washington telah pun diserang dan menurut pihak berkuasa di Amerika Syarikat, tahap keselamatan adalah sangat-sangat tinggi di persekitaran tempat Joe Biden akan mengangkat sumpah. Jadi kepada anda, bagi saya sangat teruja dan saya looking forward untuk menyaksikan acara pada malam ini, iaitu antara pukul 11 malam waktu tempatan. Jadi itu saja perkembangan yang mungkin kita nak bawakan di Malaysia, di Sarawak secara khususnya dan di luar negara yang telah dibawakan John sebentar tadi. Terus saja kita nak masuk kepada topik kesihatan kita untuk minggu ini, iaitu pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol. Baik, secara amnya, minuman beralkohol ini adalah minuman keras mengandungi alkohol yang boleh menyebabkan mabuk. Dan di Malaysia, selain terdapat minuman beralkohol tradisional, ianya juga dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut peratusan alkohol yang dikandungi. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai topik ini, kita bersama dengan penolong pegawai perubatan Dr. Felix Thompson Anak Howell. Hello, good morning. Selamat pagi, Doktor. Good morning, Encik Felix. Encik Felix. Ya, Encik. Belum dapat gelaran doktor. Belum Okey, Encik Felix Yes. Baik, Encik Felix. Kalau kita boleh kongsikan bersama dengan penonton, apakah itu sebenarnya minuman beralkohol dan jenis-jenis minuman beralkohol sebagai mukadimah? Okey. Untuk pengetahuan umum, minuman beralkohol ni adalah minuman yang mengandungi alkohol atau etanol, nama saintifik dia. 2%, melebihi daripada 2%, itu adalah minuman beralkohol. Okey, jadi kita dia ada 3 jenis minuman beralkohol mengikut peratus kandungan alkohol. Peratus kandungan alkohol. Di mana alkohol yang rendah adalah 4 kurang daripada 4%, dan yang sederhana, alkohol sederhana kurang daripada 10%, dan yang tinggi adalah lebih daripada 35% alkohol. Jadi kalau jenis-jenis dia yang alkohol rendah ni adalah seperti sandy, sandy wine. Jadi kalau yang sederhana ni tuak, tuak is sederhana. Sederhana kalau lokal lah, yang lokal. And then kalau di yang tinggi adalah whisky, langkau. Itu yang dalam botol. Langkau, kalamansi sekarang. Okey, itu trending sekarang. Okey. Ya, trending sekarang. Baik. Jadi kalau kita nak berbicara lebih mengenai ini, mungkin kita boleh tahu siapa yang tidak dibenarkan walaupun dalam kapasiti yang sedikit untuk untuk konsum untuk pengambilan alkohol ni, kita dah, kalau ikut akta makanan, remaja yang berumur di bawah 21 tahun memang kita tak galakkan. Dan memang tak boleh lah. Sebab yang kita tahu sekarang memang ada remaja yang dah cuba-cuba. Mungkin dah mengambil awal. Mengambil awal. Cuma that's why dalam akta tadi kita letak yang telah diwartakan umur 21 tahun ke bawah, memang kita memang tak dibenarkan lah. Tak dibenar pengambilan dia. Dan juga ibu mengandung. Ibu mengandung. Dan orang-orang tua yang ada mengambil
ubat-ubatan seperti ubat kencing manis, darah tinggi dan sebagainya lah. Itu yang kita tak benarkan. Bagi wanita yang mengandung tadi Encik Felix, adakah pengambilan minuman beralkohol ini boleh mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan melambatkan pertumbuhan fizikal janin Okey, untuk ibu yang mengandung memang alkohol ini akan mengganggu perkembangan janin semasa mengandung. Jadi sebab itu kita memang tak benarkan kalau memang jenis ibu yang memang ada mengambil alkohol, memang kita akan nasihatkan supaya kurangkan. Sebab ada ibu yang dah ketagih ambil alkohol. Jadi kalau tak ambil, dia tak dapat berfungsi. Betul. Jadi itulah kita nak ibu-ibu ni tadi kalau boleh jangan. Jangan. Untuk kesihatan janin itu. Baik, cakap mengenai ketagihan ni John, adakah etanol juga Encik Felix yang ada dalam alkohol ini boleh mendatangkan kebergantungan atau ketagihan jika diambil setiap hari? Yes. Alkohol ni adalah sejenis kalau apa dia cakap? Dia sejenis dadah penindas. Depression. Okay? So, dia akan menyebabkan ketagihan. Sama juga dengan rokok. Rokok adalah stimulan dan boleh mengetagihkan. Rokok ni yang boleh buat orang ketagih adalah nikotin. So, alkohol ni etanol. Dalam industri, dia menggunakan metanol, spirit. Jadi, yang boleh dimakan adalah etanol dan boleh menyebabkan ketagihan. Dan ketagihan ni kalau pengambilan yang banyak, si pengambil ni tadi dia tak akan dia apabila ketagih tanpa alkohol dia tak berfungsi. Dia tak dapat berfungsi dengan yang seperti biasalah. Jadi perlu ada alkohol dalam badan ya. Yes. Okey, jadi Encik Felix juga sempat kongsikan sebelum kita mulakan tadi, Encik Felix juga salah satu tugas adalah untuk ada intervensi kepada yang tagih. Jadi mungkin boleh kongsikan proses-proses intervensi itu macam mana? Dalam proses intervensi ini, bagi mana-mana individu yang nak mengetahui tahap ketagihan tadi, dia boleh pergi ke mana-mana klinik yang ada di Malaysia. Klinik kesihatan. Kita ada melaksanakan satu saringan. Saringan menggunakan borang audit 10. Audit 10. Audit 10 ni adalah memang standard digunakan oleh WHO. Audit 10 ni mengandungi 10 soalan. 10 soalan. Kita ada juga audit C. Audit C ni dia 3 soalan daripada yang 10 soalan tadi. So dia tu next level lah, tahap yang seterusnya. Yang proses 3 ni tadi adalah kiraan proses saringan ringkas. So 3 soalan. Okay, faham. Untuk lebih mendalam, lebih detail lagi nak tahu, kita menggunakan audit 10. Audit 10 ni dia mengandungi kita akan mengetahui dia punya consumption, dependent, and masalah disebabkan oleh alkohol. So dia ada tiga bahagian lah dalam audit 10. So selepas menjalani audit 10 ni tadi, selepas kita nak tengok tahap, kalau menggunakan audit 10, tahap yang melebihi daripada 14. Kiraan. So selepas skor 14. So apabila kita tengok skor ni nanti, kita akan buat intervensi di mana kita akan bagi counselling. Counselling. Kita nak tahu corak pengambilan dia macam mana, dia perlukan ke tidak. So apabila kita dah dapat penelitian seperti ini, dan kita akan merancang sama ada dia perlu untuk dihantar kepada pegawai psikiatris ke tidak untuk proses detoksifikasi. Yes, detox. So di sini kita punya perkhidmatan detox cuma berada di Hospital Sentosa. Hospital Kalau Sentosa. di Kuching hanya di Hospital Sentosa. Yes, Hospital Sentosa. Di situ program detox. Tapi oleh kerana mungkin kita ni tidak aktif untuk kenal pasti berapa ramai komuniti kita yang ada ketagihan yang teruk. That's why kita panggil binge drinker. Okay.
di mana dia memerlukan alkohol, sentiasa nak memerlukan alkohol untuk berfungsi. Ya. Sebab itu kemudahan ni kurang digunakan. Jadi kalau mana-mana individu yang nak tahu tahap ketagihan dia, boleh saja pergi ke klinik kesihatan untuk disuan. Okey. Detox tadi Encik Felix, bagaimana mekanisme proses detoksifikasi itu dilakukan di Hospital Sentosa? Okey, detox ini mereka cuma diberi ubat untuk mengawal withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome saja. Dia bukan nak kurangkan alkohol di dalam badan. Dia cuma detox untuk beri ubat untuk mengawal withdrawal syndrome. Itu saja. Okey. Wow. Baik, lagi kita nak kongsikan banyak lagi sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda mengenai minuman beralkohol ini, macam mana kita nak kurangkan kesan kemudaratannya. Selepas ini kita nak tanya apa antara kesan-kesan kemungkinan bagi golongan wanita ataupun lelaki sekiranya mengambil alkohol secara berlebihan. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kita masih lagi berbicara mengenai topik macam mana nak kurangkan kemudaratan pengambilan alkohol secara berlebihan ini. Jadi, doktor, bagi mereka yang telah pun mengambil ataupun ketagih terhadap... Doktor lah, guys. Encik. Encik. Kan, selalu ingat doktor tapi Encik. Sebab penolong pegawai. Yes. Okey. Bagi Encik Felix lah, mungkin ada orang kata persatuan yang ditubuhkan untuk mengurangkan kesan kemudaratan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey. Kesan alkohol ni tadi, kalau kita tengok kesan alkohol dia pelbagai kategori. Ada yang kesan alkohol ni melibatkan ekonomi, di mana si pengguna alkohol ni tadi dia perlu membeli alkohol. Jadi ekonomi ekonominya tadi have to use the money untuk beli alkohol. Jadi masalah ekonomi. Masalah sosial, kalau minum berlebihan, mabuk, gaduh. Betul. Gaduh. So kadang-kadang ada juga masalah yang berlaku kalau dah minum, dah mabuk, pergaulan bebas. Itu masalah sosial. Masalah lain is macam violence, domestic violence happen kalau dah si suami ni mabuk atau si isteri mabuk. Isteri pun ada mabuk, perempuan sekarang pun boleh tahan juga minum. Bukan lelaki saja. Boleh tahan. Jadi yang lain-lain dari segi penyakit tadi menyebabkan masalah jantung, masalah kidney, masalah hati. Jadi masalah ni mungkin ada masalah kanser hati disebabkan oleh alkohol tadi. Yang lain-lain kalau lelaki ni kalau kuat minum, tak semualah. Tak semua kalau kuat minum sperm tu tadi. Jadi sperm tu akan menyebabkan kurang aktif. Kualiti yang berkurang. Jadi yang untuk wanita tadi seperti yang diperkatakan tadi akan mengganggu janin. Dan yang lain-lain mengganggu penghasilan telur. Kalau lelaki sperm, yang wanita ovum. So dia boleh juga mengecutkan salur fallopian tube di mana telur itu turun. Jadi banyak sebenarnya. Cuma kesan disebabkan oleh alkohol. So kalau kita nak cakap pasal persatuan atau NGO yang boleh membantu komuniti kita, setakat ini memang tidak ada. Tetapi sekiranya ada komuniti kita atau mana-mana individu yang nak adakan atau mewujudkan satu persatuan atau kumpulan sokongan, dialu-alukan. Dialu-alukan. Dan
saya sendiri secara umumnya ada mewujudkan satu persatuan, iaitu Kamek Sehat Sarawak. Kamek Sehat Sarawak. Atau singkatan dia KASEH. KASEH Sarawak. Kamek Sehat Sarawak. Kamek Sehat Sarawak. Benda ni, persatuan ni lama dah saya wujudkan, dah berdaftar dengan ROS sebenarnya. Cuma saya tak ada platform untuk mewar-warkan kepada komuniti. Walaupun sekarang ada Facebook, Insta yang digunakan, cuma kita ni yang ahli-ahli dia yang ada sekarang ramai adalah di kalangan pekerja-pekerja kesihatan seperti saya sendiri, a few doctors and then a few yang bekerja dengan kerajaan yang saya tarik. Ini pengurusi kami adalah one of the datins lah. Itulah tenang saja Encik Felix ni berbicara kan. Itulah sentiasa kalau nak ambil sesuatu benda tu sentiasa ambil secara sederhana. Ketenangan tu buatkan kita confuse. Doktor Encik Felix Encik Felix lebih lanjut mengenai kesan orang kata daripada pengambilan alkohol secara berlebihan ini, kanser tadi. Mungkin boleh menyebabkan jenis kanser apa? Kanser kerongkong dan sebagainya, pankreas. Pengambilan alkohol ni tadi kerongkong boleh. And then oral cancer. NPC ni is dah lupa saya dia punya nama full NPC. Cancer kepada salur kerongkong dan juga hidung. Esophagus. Okay. And then usus, perut dan hati. Yes. Di mana alkohol ni lalu. Semua dia terkesan. Okey, Cik Felix, kita tahu dekat Sarawak ni menjadi satu budaya apabila tibanya hari gawai, hari perayaan dan sebagainya, memang akan ada aktiviti minum. Okey, dan minum alkohol. Dan kita nak tahu juga adakah peratusan dekat negeri Sarawak ni mungkin banyak yang ketagih ataupun banyak penyakit yang disebabkan oleh pengambilan alkohol berlebihan. Adakah tinggi kalau berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia? Okey. Untuk Sarawak, kalau kita nak cakap budaya, bagi saya tak setuju kalau nak cakap budaya. Sebab saya dah bertanya kepada orang-orang yang di rumah panjang. Di rumah panjang, penyimpanan alkohol diletak di atas para ni, satu botol, at least satu botol adalah tanda kesyukuran, berterima kasih dan tanda tuah. Tanda tuah. Itu yang saya tanyalah. And then kalau dia masuk ke dalam rumah panjang, dia diberi alkohol, di-serve dengan alkohol. Ini untuk dia mengucap terima kasih kerana datang ke rumah panjang. Dia bukan budaya. Jadi untuk mabuk ni sebenarnya attitude. Attitude individu tersebut. Dan pengambilan alkohol kalau kita tengok individu cuma memerlukan not more than 6 standard drink. 6 standard drink for semua individual. Bukan untuk mabuk. Untuk toksik kepada badan. Toksik, okey. Toksik. 6 standard drink. Ini WHO yang cakap. Yang sarankan. Yang sarankan. So, kalau kita tengok di pasaran, kalau dijual, kalau diangkat can tu, dia 6. Tak ada lebih daripada 6. So, itu adalah standard untuk setiap individu. Tapi kalau kita tengok orang minum tak lebih daripada 6 standard drink. So itu kita tengok tahap kemabukan. So ada orang minum 2 tin dah mabuk. Minum 2 tin dah mabuk. Ada minum 1 tin pun macam saya kalau nak duduk di sini kalau tak biasa, pengambilan alkohol ni akan boleh membantu untuk rasa relax, untuk bercakap. That's why kalau orang minum 1 tin, 2 tin, kalau di rumah panjang atau mana-mana keramaian, dia dah pandai bercakap, dah pandai berkaraoke, walaupun dia tak pandai. Pandai berjoget. Yes, itu adalah kesan-kesan alkohol tadi. Jadi itulah yang kita tengoklah. Okey. Banyak perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Felix. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Felix atas perkongsian yang dikongsikan pada pagi ini. Selepas ini, Kas, kita akan bersama dengan seorang usahawan. Betul. Dan kita nak tahu mengenai kepentingan
Pendidikan, ilmu, ilmu, dalam ya, ilmu. perniagaan ini dan bagaimana beliau boleh berjaya daripada scratch ni, from zero to hero. Jadi kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau, boleh saja cari kami di YouTube Sejahtera Asia TVS. Tadi kita bercakap mengenai bagaimana nak mengurangkan kemudaratan alkohol jika diambil secara berlebihan. Sekarang ini kita nak bercerita mengenai kisah orang kita, usaha pemangkin kejayaan, pentingnya ilmu dalam perniagaan. Dan beliau ini bukan berlatar belakangkan bidang perniagaan, namun siapa sangka individu ini berjaya menjadi seorang usahawan yang hebat dan berjaya dan telah mendapat keuntungan daripada perniagaan beliau sehingga mencecah jutaan ringgit. Siapakah dia? Kita perkenalkan kepada anda pemilik King Laksa, Puan Nur Alia Mona. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Khabar baik. Selamat pagi. Cantik berseri Puan Mona hari ini. Semangat. Baik, untuk makluman penonton, Puan Mona dahulunya adalah seorang kerani biasa sahaja. Jadi Puan Mona, kita nak tahu jugalah, pernah tak menyangka ialah dahulu hanya mempunyai ilmu asas, kerja-kerja di pejabat sebagai seorang kerani dan sebagainya, namun kini berada dalam bidang bisnes dan menjadi seorang usahawan sepenuh masa yang berjaya. Pernah tak menyangka? Okey, pada asalnya saya adalah seorang kerani kan. Memang tak pernah berimpian untuk menjadi seorang pengusaha. Okay, memang tak ada sama sekali. Tapi mungkin ini adalah takdir. Jadi itulah kita tak tahu takdir kita kan. Jadi apa yang jadi sekarang ni, so saya sangat bersyukurlah. Yep. Okay, daripada ilmu masa Puan Mona boleh panggil? Ya, memang kan? Puan. Okay. Puan Mona kalau masa dulu sebagai seorang kerani, mungkin boleh kongsikan apakah ilmu semasa Puan Mona seorang kerani yang diadaptasi dalam perniagaan hari ini? Okey, ilmu yang saya adaptasi ke dalam bidang perniagaan. Okey, secara terus terang saya bagi tahu, pada mulanya saya memang tak tahu satu pun mengenai bisnes. Okey. Akan tetapi apabila terjerumus ke dalam bidang perniagaan di mana saya punya suami dia bawa saya membantu dia sebenarnya. Saya adalah seorang kerani yang biasa. And then bantu dia. Mula-mula adalah bantu sebenarnya. Saya ingin membantu dia. Lepas tu tiba-tiba saya rasa suka pula dengan bisnes. Okey, sebab mula-mula saya memang suka membuat kerja-kerja macam perkeranian kan. Jadi bila terjerumus ke dalam masuk ke dalam bidang bisnes dengan niat membantu dia, and then secara tak langsung dan saya tiba-tiba suka pula. Dan apalagi apabila melibatkan F&B macam ni, kedai makan. Dulu saya punya anggapan mengenai kedai makan, bekerja di kedai makan adalah sangat low profile. Dulu, itu anggapan dulu. Ya, anggapan dulu. Tapi apabila saya sendiri dah menerajuinya, ini rasa macam wow, best juga. Sebab masuk. Itu yang penting. Okey, satu masuk. Yang kedua sebagai pekerja, so kita tahu all out macam mana macam mana perasaan bila kita berdepan dengan customer, macam mana perasaan apabila kita menjadi seorang pelayan. Okey, sebenarnya tak mudah. Okey, ramai dia orang luar menganggap mungkin ramai yang sama
pendapat dengan saya iaitu menganggap pekerja sebagai pelayan ni tak best. Tapi sebenarnya kalau difikirkan bekerja sebagai seorang pelayan sangat best. Sebab selain daripada kita memberi makanan serve orang, ia adalah satu pahala. Betul. Itu adalah sisi yang Yes. baik sebenarnya untuk Betul. menjadi seorang yang pelayan ini. Baik, Puan Mona, kita tertanya-tanya juga lah John. Apa sebenarnya yang mendorong Puan Mona ini? Sebab kalau dah bekerja di pejabat dahulu, bekerja sebagai kerani, mungkin dalam comfort zone ni, menerima gaji secara bulanan dan terjun ke dalam bidang perniagaan. Sebab kalau tersilap langkah dalam bidang perniagaan, boleh orang kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. ada Jadi, risikonya. apa orang kata yang mendorong Puan Mona untuk terjun dalam bidang perniagaan ini? Okey, pada mulanya saya bermula dengan niat ingin membantu. Okey. Yep. Memang sangat suka. Sebab saya bermula daripada kosong. Memang tak tahu apa-apa. Lepas tu apabila benda ni bagi saya, apabila saya tak belajar, saya tak pergi sendiri, tak how to say Turun padang sendiri turun pun padang belajar. sendiri, belajar perkara sendiri, yang, saya tak tahu. Jadi saya rasa macam benda ni macam adalah satu peluang lah untuk saya. And then soalan tadi macam mana tadi? apa yang mendorong kita, Puan Mona? Kita tepikan risiko perniagaan tu, walaupun risikonya tinggi, kita dulu dah comfort zone lah. Tapi kita tu apa yang pola kita, okey, aku mau stick dengan perniagaan. Okey, satunya ingin membantu orang ramai. Okey, ingin membantu orang ramai. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni dah 2021. Okey, so ramai orang tak ada peluang untuk mencari pekerjaan. Okey, so sekarang ni niat saya untuk membantu orang ramai untuk mencari pekerjaan satu. Yang kedua, ingin membantu orang ramai untuk merasai makanan apa yang saya buatlah. Okey, iaitu merasai makanan-makanan yang berkualiti. Macam tu. Sedap, laksa Sarawak udang besar. Yes. Lapar nak betul. ambil tu. Okey, bercerita mengenai makanan dekat kedai Puan Mona. Adakah resepi-resepi tu daripada Puan sendiri ataupun mungkin ada chef diimport ke atau apa? Okey, pada asalnya resepi King Laksa Sarawak ni adalah hak milik suami saya. Okey, iaitu Tuan Rizal Jamali. Okey, so apabila saya membantu dia sekaligus saya adalah share partner dia lah. Kita sekarang ni dah membuat satu macam update. So kita dah membuat satu daripada enterprise pergi ke Sdn Bhd. Okey, kita dah membuat satu perniagaan yang kukuh. Okey. Sekarang ni we dalam proses grow the business. Okey. So resepi itu adalah daripada dia. Keseluruhan resepi adalah daripada dia. Akhirnya Lepas tu suami terlibat untuk operasi lah. yes, dalam operasi makanan adalah dia. Suami pandai masak lah, memang dia suka masak. Dia suka masak. Oh, wah, seronok. Sedap. Dan ni kuih tiaw pun sedap dekat King Laksa Laksa. ni. Okey, Puan Mona, Alhamdulillah. kalau boleh diceritakan struggle Puan Mona di fasa-fasa permulaan bisnes dahulu. Apa yang ditempuh? Kalau dikira struggle memang sangat banyak. Pada mulanya saya bermula daripada kosong, okey. Saya selalu teringat saya bermula daripada kosong. Sebab pada mulanya saya membantu dia first and then kami jatuh sebab itu adalah bulan pertama. Di mana pada mulanya kami berkongsi share partner dengan orang lain. Oh, okey. So lepas tu jatuh 1 bulan aja kita buka kedai. So lepas tu kita dah stop. Sebab masa tu ada tak persefahaman lah. Okey. So lepas tu itu adalah saat jatuh lah. Sebab apa? Sebab bila kita dah memulakan sesuatu perkara, memang sangat suka. Faham tak? Jadi bila kita dah memulakan sesuatu perkara dengan sangat suka, and then tiba-tiba kita jatuh, then kita rasa macam the feeling. Almost give up. Yes, almost give up. So, tapi pada saya anggap ini adalah satu cabaran dan semangat untuk saya untuk terus maju. So, saya anggap, tak apalah, saya akan belajar. Mungkin ada something yang saya kena belajar. So, lepas itu, saya memulakan, mencarilah macam mana saya ubah diri saya, macam mana saya ubah pendirian saya, macam mana saya ubah saya punya thought. Okay? So, memang benda ni semua dia merangkumi jiwa kita juga sebenarnya. Kenapa kita gagal? Betul. Kenapa kita gagal? Sebab kita tak tahu apa-apa. Kita tak belajar.
Jadi sampai ke satu hari suami disyorkan saya untuk belajar dekat satu agensi, iaitu saya belajar dengan saya punya mentor, iaitu Datuk Wirat Azan Osman. Okay. So dialah yang membantu saya, tim Richwork yang membantu saya untuk memulakan perniagaan ini daripada kosong, daripada saya tak tahu apa-apa, macam mana saya buat lesen. Seperti yang saya ceritakan hari itu, saya buat lesen sendiri. Saya tak tahu apa-apa. Rupa-rupanya kedai makan ni kena buat lesen juga. Okey, saya sendiri pergi ke majlis daerah. Tak ada ejen ni, memang seorang diri? Tak ada ejen, saya seorang diri. Mula-mula saya rasa macam sangat biasanya kan bergantung kepada ejen kan, runner semua, tapi tak. Saya sendiri yang pergi pejabat daerah, kepilkan semua dokumen. Salah satu daripada benda yang saya tak pernah buat. So itu adalah pengetahuan yang pertama saya buat, yang saya buatlah, yang pengetahuan yang basic thing yang we Benda have yang to do. baru Yes, we have to do. Itu adalah basic thing untuk membuat satu bisnes. Okey, masa tu enterprise lagi. Jadi itulah orang kata sekiranya kita diletakkan dalam situasi ini, mungkin juga kita ada rasa nak give up tu, nak balik lagi kepada pekerjaan asal, tetapi tidak untuk Puan Mona. Beliau terus bangkit jadi seorang usahawan yang berjaya. Selepas ini kita nak tahu sebab bidang perniagaan ni, John, bukan sekadar untuk menjual produk, ia juga untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan komuniti. Jadi kita nak tanya Puan Mona, melalui perniagaan kek laksa, apa masalah yang diselesaikan? Semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Boleh lagi dalam Sejahtera Asia. Baik penonton, sekiranya kita hendak menjalani sesebuah perniagaan, ianya bukan sekadar nak jual produk semata-mata. Ianya sebenarnya dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan komuniti setempat. Saya nak tangkap imaginasi anda. Sekiranya orang, kenapa kita tanya-tanya kenapa orang ni senang nak beli nasi lemak di tepi-tepi jalan? Pertama sebab cepat, mudah. Kedua sebab rasanya lebih kurang sahaja di restoran-restoran lain. Jadi Puan Mona, usahawan yang berjaya bersama dengan kita pada hari ini di Sejahtera Asia, kita nak tanya, dengan segala apa yang ada di perniagaan Puan Mona di King Laksa, apa sebenarnya permasalahan yang telah pun diselesaikan oleh Puan? Okey, ada banyak. Okey, ada banyak. Tapi saya akan sebut salah beberapa lah. Okey, beberapa. Iaitu salah satunya iaitu permasalah kualiti, daripada segi kualiti makanan. Okey, yang itu kami setiap hari selalu menitik beratkan mengenai kualiti makanan. Okey, kalau dulu kami memang tidak pernah nak ambil tahu pasal kualiti makanan. Yang ini adalah saya sendiri punya masalah lah. Sebab apa? Itulah yang saya cakap, berbalik kepada yang tadi kan. Betul. Saya tak ada pengetahuan mengenai bisnes F&B. And then saya terus terjun. And then lepas tu masalah yang berlaku adalah makanan, saya tak menjaga kualiti makanan. Okey. So apabila benda ni apabila dah ada komplain apa semua, so dekat situ saya sedar. Saya mulai sedar apa masalah yang terjadi. So I have to selesaikan. Then I back to my husband and then I tanya, macam mana kita nak selesaikan masalah sebegini, sebab saya dengan husband kita sangat rapat. Dia musuh, dia kawan, dia semua. Dia musuh, dia lah kawan. Dia musuh, dia kawan. So apa-apa benda sekalipun saya akan bincang dengan dia. So dia sedikit sebanyak pun dia ajar saya. So and then mengenai kualiti makanan, dia bagi tahu saya kita kena buat macam ni. Okey. So contohlah laksa kan. Okey. Laksa ni dia mula-mula dia ada parti. Okey, sebelum kita nak proses menjadi laksa. Betul. So pada saya masa tu saya ingatkan kuah ni adalah... Takut terlajak share secret recipe? Tak, saya tak takut. Tapi saya silakan. saya ingatkan parti ni adalah kuah.
Okey, sebenarnya tak. Adalah different tau. Different. Okey. Kena Faham rebus tak? dengan ayam. Itu memang zero lah maksudnya. Zero, sangat-sangat Kena zero. rebus Tak dengan tahu udang. apa-apa. Okey, lepas tu, so bila dia dah bagi tahu, ini adalah pati sayang, oi. Okey, ini adalah pati, ini adalah kuah. Apabila dah dimasukkan santan, barulah ianya menjadi kuah. So macam mana kita nak menjaga kualiti kuah, dia kena resepi tu dia yang dibagi tahu kita. So kena jaga kualiti macam tu. Lepas tu menjaga kepanasan dia. Kena jaga. Api Kedai buka dia dari macam pagi sampai malam. api tu kena ada. Api tu kena jagalah, tak boleh kalau Rindu masak laksa Indah. kalau terlalu besar api, kuat api, Ya. nanti jadi hangus pula. Tak elok juga. Tak elok juga. Quality control tu Puan Muna. Yes. Adakah Puan Muna dan suami juga terlibat di dapur memasak sekali bersama dengan staf ataupun macam mana sistem yang diadakan di King Laksa? Okey. Pada dasarnya memang kita masuk ke dalam dapur lah, tapi kita tak boleh nak buat macam tu selama-lamanya kan. Betul. Yep. Sebab kita ada sekarang ni kita ada dua cawangan. So saya dengan husband memutuskan untuk mengajar staff. Okey. Kita train kita punya staff, which is staff dapur untuk menjaga kualiti. Macam mana untuk menjaga satu kualiti? Sebab kita ada banyak jenis makanan. Kita ada banyak menu dekat King Laksa Sarawak. So dalam satu chef ni, misalnya chef laksa dia menjaga kualiti laksa. Chef untuk ala carte dia menjaga ala carte. So chef untuk ayam penyet dia menjaga ayam penyet. So macam mana untuk menjaga kualiti tu, satu-satu department tu kita kena ajarlah, train dia orang. Spesifik dan Yes. sistematik lah. Betul. Okey, kadang-kadang Puan Mona, kita kena elakkan diri daripada persekitaran negatif yang boleh menghindarkan kita untuk maju ke hadapan. Jadi dalam perjalanan Puan Mona sendiri, kita nak tahu juga apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Puan Mona dalam menjadi seorang usahawan yang berjaya ini. Mungkin apa yang dikorbankan? Sangat banyak. Okey, salah satunya ialah masa bersama dengan keluarga. Alamak, sebab pula. Okey, masa bersama dengan keluarga ni memang kalau untuk buat bisnes sekali yang pertama, memang tak adalah. Macam saya dengan mak bapak saya memang tak ada masa sangat. Di mana saya tak ada masa untuk berbual dengan dia orang. Masa tu, tahun pertama saya buat bisnes, especially dengan bapa saya kan, daripada awalnya, saya dengan bapa saya tak berapa nak rapat tau. Okey, apalagi pada tahun pertama tu, tapi saya dah inform dia orang lah. Saya kena Luangkan masa fokus dengan bisnes dulu. Okey, so saya tak ada masa untuk dia orang. Okey, lepas tu mula-mulanya especially mak bapak saya, dia mula-mula pun tak yakin tau. Dia tak yakin. So saya bagi tahu dia, saya inform dengan dia orang, saya bagi tahu bagi saya peluang untuk menjadi diri saya, untuk belajar. And then kita kena fikirkan perkara yang sangat positif. And then minta doa juga dengan mak, dengan ayah. Betul. Supaya mendoakan kebahagiaan dan juga kejayaan lah. Okey, itu adalah salah satu pengorbanan yang saya buatlah untuk family. And then lepas tu untuk diri sendiri juga, saya tak ada lagi tak ada masa untuk happy lagi, untuk enjoy, dah tak ada lagi masa tu. Sebab saya fikir saya kena berkorban dulu. Saya kena tinggalkan semua yang saya enjoy dulu, macam luangkan masa bersama dengan kawan-kawan, lepak kan. And then selalu balik kampung hujung minggu, tu semua saya ketepikan. Saya ketepikan dahulu. So saya berterus terang dengan mak, dengan bapa saya supaya memberi saya peluang. Dan Alhamdulillah mungkin sekarang ini sekiranya mereka menonton kita, saya kira mereka bangga dengan anaknya sekarang ini bergelar sebagai seorang usahawan berjaya. Baik Puan Mona, kita nak tahu juga selalunya usahawan ini John dikaitkan dengan kehidupan yang mewah, makan di restoran yang mahal dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan Puan Mona bergelar sebagai seorang usahawan ini, adakah Puan Mona juga mempraktikkan cara hidup sedemikian ataupun ada ketikanya tak nak makan seafood ni, tak nak makan restoran mahal sebab mungkin ada sasaran yang nak dicapai? Okey, untuk tahun pertama memang pengorbanan untuk tahun pertama memang sangat banyak, iaitu salah satunya yang Gas bagi tahu tadi adalah
tidak makan di KFC sekalipun. Okey, menahan diri. Menahan diri untuk makan yang sedap-sedap. Sebab masa tu kita punya impian, kita nak jadi yang kita nak makan yang lebih sedap lagi pada masa-masa akan datang. Jadi untuk 1 tahun yang pertama, kami memang tidak pergi ke KFC, tidak pergi ke McDonald's, memang tak pergi. Kita makan dekat kedai sendiri, which is kadang-kadang apa yang staff meal tu buat, apa yang staff saya buat, saya makan staff meal tu sekali lah. Dan kadang-kadang macam suami saya, dia sendiri bekerja juga, maksudnya dia all out lah masa tu. Tahun pertama, dia mandi dekat kedai, makan dekat kedai, tidur pun dekat kedai, dekat dalam kereta, dah macam rumah dah. Untuk tahun pertama kita struggle. Lepas itu kita makan telur, apa-apa je lah yang ada di kedai, supaya untuk untuk kita macam pengorbanan lah, untuk kita pergi ke the next level lagi. Secara ringkasnya Puan Mona, mungkin boleh dikongsikan kepada penonton, sebab kegembiraan tu bila kita dah capai apa yang kita nak, mungkin ada pengalaman menangis bersama dengan suami dalam kereta dan sebagainya. Pesanan kepada mereka di luar sana yang rasa sekarang ini nak give up dengan cita-cita mereka, nak meneruskan impian mereka sebagai seorang usahawan yang berjaya. Apa pesanan Puan Mona kepada mereka secara ringkas? Okey, pesanan saya iaitu jangan sekali give up. Okey, kita harus ingat pada diri kita sendiri, tak ada orang yang ubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Okey, lepas tu apa yang kita buat, kita kena mulakan daripada niat yang betul, iaitu membantu orang lain. Contoh, membantu orang lain untuk mendapatkan lebih besar lagi peluang. Okey. So sebab bagi saya, kita kena bantu orang lain dulu, baru kita dapat bantu diri kita. Baru kita dapat mencapai apa yang kita nak. Bantu orang lain dulu, baru kita bantu diri kita, dan itu adalah resepi kejayaan Puan Mona, usahawan berjaya. Jadi kepada anda yang nak mungkin nak rasa laksa Sarawak, lepas ni kita pergi ya John ya. Okey, boleh. Terima kasih Puan Mona sudi Sama-sama. bercerita kisah inspirasi bersama dengan kami. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana, kita ada masih lagi 1 blok selepas ini. Teruskan kesetiaan dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kita telah pun bersama dengan 2 orang tetamu kita bercerita mengenai bagaimana untuk mengurangkan kesan kemudaratan pengambilan alkohol secara berlebihan. Juga bersama dengan seorang usahawan yang berjaya tadi menceritakan kisah inspirasi beliau. Untuk kesan kemudaratan alkohol tu, John. Kalau bagi John sendirilah, bagaimana pada pandangan John kita boleh kurangkan ketagihan terhadap pengambilan alkohol secara berlebihan ni? Kena ada disiplin lah bagi saya. You kena disiplin sendiri. Minum tu boleh bagi yang dibenarkan lah. Bukan semua. Minum tu boleh, tapi kita kena ambil dalam kuantiti yang sederhana. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita makan, makan makanan yang manis ke, masin ke, bergula dan sebagainya, semua kena dalam keadaan bersederhana. So the key word here is Moderation. Moderation. Discipline and moderation. So barulah happy dalam hidup. Sehatlah. Dia kena jaga kesihatan. Betul. Sebab Dan sekarang untuk topik yang kedua, kisah berjaya daripada seorang usahawan, apa yang boleh kita ambil iktibar daripada kisah beliau adalah sentiasa membantu orang. Itulah disebabkan beliau mempunyai rezeki yang murah dalam dunia perniagaan, dan jangan takut untuk pelajari benda yang baru. Dan mungkin kisah beliau tadi memberikan inspirasi kepada anak-anak muda khususnya di luar sana yang sekarang ini teragak-agak untuk mencuba bidang baru. Jangan takut, cuba dahulu, jangan give up, insya-Allah berjaya. Baik, itu untuk topik pada hari ini. Untuk esok, apa yang bakal kita bawakan kepada mereka, John? Baik, esok kita akan bersama dengan wakil daripada Kuching Food Aid, di mana kita tahu Sarawak telah pun dilanda banjir minggu lepas, dan mereka telah pun mengagihkan makanan-makanan kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi kita akan bersama dengan wakil daripada Kuching Food Aid esok, dan juga bersama dengan Wan Alif. Wan Alif sekali lagi. Wan Alif lagi. Jadi semuanya esok. Jadi sampai di sini saja siaran untuk Sejahtera Asia untuk pada pagi ini. Saya Jonathan Ding. Saya Ghazali Zawawi. Sampai kita jumpa lagi dalam Sejahtera Asia esok hari. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye. Sama.
Belajarlah untuk rendah hati. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan.